Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Aku salam Miss. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, boleh dengar suara saya jelas tak? Jelas, Miss. Right. Okay, jadi macam biasa sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa. Jadi saya persilakan Syed Hafiz untuk mengutip bacaan doa kelas kita hari ini. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كرام شهيد لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syed Hafiz. Jadi apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Sehat, Miss. Sihat. Alhamdulillah. Okay, jadi macam mana keadaan semasa? Ada siapa-siapa kat sini? Ada pengalaman positif COVID-19? Ada ke? Memandangkan kes semakin banyak, ada ke sesiapa ada pengalaman? Tak ada, Miss, tak ada. Tak ada bagus. Maksudnya semua mengikut SOP, semua pandai jaga diri. Okay, ada tak kat sini ni siapa-siapa yang dah terima vaksin? Tak ada lagi, Miss. Belum Miss. Belum lagi Okay, tak apa, insyaAllah nanti akan tiba juga masa semua akan dapat vaksin. Jadi sekadar perkongsian, Alhamdulillah saya hari ni dah vaksin, Alhamdulillah. Dan sekarang baru dos pertama. Pengalaman untuk cucuk vaksin ni, bagi siapa-siapa yang anti vaksin ni, saya harap anda semua terbuka, open minded, sebab apa yang kerajaan sarankan, apa yang kerajaan cadangkan adalah untuk kebaikan kita semua rakyat Malaysia. Jadi diharapkan andai kata satu hari nanti siapa-siapa dapat panggilan ataupun temujanji untuk vaksin, bolehlah jalankan tanggungjawab anda semua sebagai rakyat Malaysia untuk menunaikan tanggungjawab dapatkan vaksin di tempat masing-masing. Boleh? Kan ada siapa-siapa kat sini yang anti vaksin? Alhamdulillah, saya bukan, Miss. Okay, bukan Okay, bagus. Jadi kat sini semua je anak-anak muda kan, jadi open minded, tak ada fikiran sempit. Jadi harap nanti kat rumah masing-masing bolehlah convince, pujuk family, terutamanya golongan orang tua lah, biasanya atuk-atuk nenek kita kan yang takut nak dapatkan vaksin, yang tak percaya dengan vaksin. Jadi anak-anak muda seperti anda semua ni bolehlah sampaikan maklumat yang betul, yang tepat, yang jelas kepada mereka semua. Okay, jadi hari ini kita akan teruskan kelas seperti biasa. Okay, sebelum kita mula kelas, saya akan ambil attendance. Siapa yang ada, boleh jawab ada. Okay, pertama sekali Nur Hazira binti Yusaini. Ada, Miss. Okay, good. Nur Nabiha binti Azman. Ada, Miss. Okay, Nur Rashidah Izzati. Ada, Miss. Putri Nur Anatasha. Putri Nur Anatasha ada tak? Ada, Miss. Syafiqah Syamimi. Putri Nur Anatasha. Okay, ada. Syafiqah Syamimi. Ada, Miss. Syed Hafiz ada. Alia Nabila. Ada, Miss. Alright. Nur Adlin Khairina. Ada, Miss. Nur Aida Syafida. Saya, Miss. Nur Alia Natasha. Ada Miss. Nur Fatihah Nafisa. Saya, Miss. Alright. Nurul Ashikin. Saya, Miss. Muhammad Arif. Saya Miss.
Okey. Muhammad Fakur Razi Lutfi. Saya Miss. Okey. Nuri Nadira. Saya Miss. Naili Nazura. Saya Miss. Nur Asma Syazwani. Saya Miss. Nur Husna Syahida. Saya Miss. Nur Eliana. Saya Miss. Nurul Jannah. Saya Miss. Rashidah Nurdiana. Saya Miss. Siti Nur Ain Ashikin. Saya Miss. Wan Nurul Farisha. Saya Miss. Alright. Adlin Hafiz. Adlin Hafiz ada tak? Adlin Hafiz Miss. Dia cakap dengan saya dia ada masalah internet. Saya dah call pun tak get. Ya. Tapi dia dah bagi tahu awal tadi dia ada masalah. So dia tak masuk kan? Setakat ni mungkin kot dia tak masuk. Alright. Akmal Lutfi. Saya Miss. Hakim Henry C. Saya Miss. Intan Nur Mawadah. Saya Miss. Muhammad Adam. Muhammad Adam ada tak? Ada Miss. Okay. Muhammad Firdaus ada. Rashad Daniel. Ada Miss. Okay, good. So sekarang suara je lah Adlin Hafiz masalah internet. Jadi kita akan teruskan dengan presentation. Hari ni merupakan tajuk pengenalan komunikasi, betul tak? Grup siapa yang mentang hari ni? Saya tak bawa senarai nama. Grup siapa pengenalan komunikasi? Saya Miss. Saya. Hakim dengan Alia. Alright, dah bersedia ke? Sudah. Alright. So saya persilakan kumpulan Hakim dan juga Alia untuk membentangkan tajuk berkaitan dengan pengenalan komunikasi. Yang lain boleh take note dan juga kemukakan soalan selepas tamat bentangan Alia dan juga Hakim. Silakan. Hello, dengar tak? Okay. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada Miss dan kawan-kawan. Hari ini saya Hakim Enrisi bin Sikuihwa bersama dengan Nur Alia Natasha binti Saurudin ingin membentangkan tentang pengenalan komunikasi. Okay, next. Definisi komunikasi. Proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seseorang iaitu penyampai kepada yang lain iaitu penerima. Okay, next. Tujuan komunikasi. Menurut Ryan Nugroho, komunikasi adalah penciptaan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan perilaku. Kasan Robert Han pula berkata, komunikasi merupakan pertukaran informasi dan penyampaian makna sesuatu sistem sosial atau organisasi. Dan Rosadi Ruslan berkata, komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau pesan sahaja, tetapi dilakukan oleh seseorang dengan pihak lain dalam upaya membentuk suatu makna serta mengemban harapan-harapannya. Okay, next. Tujuan utama komunikasi. Tujuan utama komunikasi yang pertama ialah memastikan maklumat yang disampaikan adalah jelas agar dapat difahami. Yang kedua, mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, memastikan gagasan dapat diterima oleh individu lain dengan pendekatan persuasif, bukan memaksakan kehendak. Dan yang keempat, menggerakkan individu lain untuk melakukan sesuatu kegiatan yang mendorong dengan cara baik. Next. Hakim. Ya. Okay, kalau baca tu semua orang boleh baca saya rasa. Cuba huraikan. Dibalik semula yang sebelum tadi.
Tujuan utama komunikasi ni, cuba huraikan satu persatu. Okey, memastikan maklumat yang disampaikan adalah jelas agar dapat difahami. Tujuan dia untuk supaya penerima tu dapat memahami apa yang penyampai tu nak sampaikan. Seperti dia menerangkan dengan bahasa yang boleh penerima itu faham ataupun dengan cara yang terang dan jelas. Yang kedua, mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang ingin disampaikan. Yang kedua ni tentang apa yang penyampai tu nak sampaikan. So dia kena faham apa aspirasi masyarakat. Yang ketiga, memastikan gagasan dapat diterima oleh individu lain dengan pendekatan persuasif bukan memaksakan kehendak. Yang ketiga ni penyampai kena pastikan gagasan tu dapat diterima oleh orang lain supaya tak ada isu paksa atau sebagainya. Dan yang keempat, menggerakkan Contohnya? individu lain. Hakim, contohnya? Contoh apa tu? Contoh nombor 3 tu. Macam mana contoh dia? Contohnya bagi mesej yang semua orang boleh terima. Okey, yang keempat, menggerakkan individu lain untuk melakukan Hakim. sesuatu. Okay, tadi dah bagus dah huraian, saya faham. Okay, awak Ah. dah bagi statement, awak dah hurai. Okay, contoh macam situasi ke, keadaan ke, macam mana. Bagi orang lain faham. Kadang orang tak faham, gagasan ni apa, aspirasi ni apa. Macam tu. So huraikan, bagi contoh. Contoh Contoh kalau seorang tu dia nak bagi message, pastikan message tu bukan untuk dirinya sendiri. Ada kebaikan untuk orang lain sekali supaya orang lain boleh terima message tu. Dan Contoh. Contoh maksudnya kata kalau awak kata tadi message yang boleh diterima oleh semua orang, bukan dengan masa-masa kan. Contohnya apa? Contoh katakanlah kat kolej, buat satu program. Kita buat program, kita jemput student, jemput rakan-rakan join. Tapi ada orang guna pendekatan secara memaksa. Contoh, bila kita buat program nak ajak orang lain nak sampaikan mesej online, jom join kita punya program. Siapa join program dapat sijil, dapat merit. Tu maksudnya kita bagi pilihan pada orang kan, tapi ada certain kolej kediaman ke ataupun certain universiti dia jadikan merit tu sebagai satu keadaan untuk maksa student lain join. Contohnya, merit ni kita perlu kumpul untuk satu semester. Andai kata merit tak cukup, ada kemungkinan untuk buang kolej, untuk tak stay lagi kat kolej untuk semester depan. Jadi daripada sukarela tu dah jadi keadaan maksa. Maksudnya orang join sebab terpaksa. Nak dapatkan merit sebab nak stay kolej. Dah tak ada pendekatan yang sukarela. Semua tu maksa. Macam tu saya nak. Maksudnya bagi contoh situasi atau keadaan supaya kawan-kawan lain faham. Kalau bagi statement umum macam tu, saya takut nanti ada salah faham. Alright? Cuba bagi detail sikit. Okay, teruskan Hakim. Yang ketiga balik ke? Tiga tadi saya dah bagi contoh kan. Saya harap yang lain faham lah. Faham kan maksudnya macam mana komunikasi yang sukarela dengan memaksa ni. Gerakkan kepada poin nombor 4. Yang keempat, menggerakkan individu lain untuk melakukan sesuatu kegiatan yang mendorong dengan cara baik. Maksud dia kat sini, contohnya kalau seseorang tu dia nak ajak orang lain buat sesuatu. So cara dia kena betul. Macam sesuatu dia, tu apa? Sesuatu tu apa? Sesuatu apa-apa kerja lah. Ya betul. Detailkan. Bagi contoh, apa contoh? Faham tak?
Contoh ada program gotong royong ke, program-program yang perlukan ramai orang. So orang yang nak mengajak tu kena ajak dengan cara yang baik. Contohnya dia bagi offer ke, dia bagi tahu kebaikan kalau join gotong royong tu ke, supaya orang tu dapat join lah, bukan dipaksa, sukarela. Okay, next. Elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi. Yang pertama, penyampai, iaitu individu yang memulakan komunikasi dan menghasilkan mesej. Yang kedua, message, iaitu maklumat maupun perasaan yang ingin dikongsi di antara penyampai dan penerima. Yang ketiga, saluran, iaitu medium yang boleh digunakan oleh sumber untuk menyampaikan message kepada penerima. Contohnya macam televisyen, surat, telefon, semua tu saluran. Next. Yang keempat, penerima, iaitu individu, kumpulan ataupun orang ramai yang menjadi sasaran mesej. Orang yang menerima mesej daripada penyampai lah. Yang kelima, elemen tambahan. Elemen tambahan dibagikan kepada 3. Yang pertama, maklum balas, iaitu respons yang diberikan oleh penerima terhadap mesej daripada sumber. Yang kedua, gangguan, iaitu halangan yang menyebabkan proses komunikasi gagal atau tidak berkesan. Contohnya gangguan dalaman, luaran serta gangguan semantik. Yang ketiga, kesan, iaitu apa yang didapati hasil daripada proses komunikasi yang berlaku. Okey. Contoh. Bagi contoh yang detail okey. Jangan takut bagi contoh okey. Apa contoh? Jangan takut. Kita tak ada nak sentuh sentimen kaum ke agama ke, bagi yang contoh yang universal, yang dekat dengan diri awak semua sebagai seorang pelajar. Contoh, katakanlah untuk penerima individu, kumpulan ataupun orang ramai yang menjadi sasaran mesej. Sebagai contoh, katakanlah MPP ada nak menyalurkan maklumat. Jadi siapa penerima kita? Siapa sasaran dia? Sudah tentulah para pelajar kan. Macam itulah. Bagi contoh yang dekat dengan awak. Kemudian contoh lain untuk elemen tambahan, maklum balas. Maklum balas merupakan respon yang diberikan oleh penerima terhadap mesej daripada sumber. Katakanlah MPP dia buat program untuk semua student. And then mesti dekat last sekali MPP akan minta maklum balas daripada peserta ataupun student, sama ada untuk penambah kebaikan, untuk cadangan, untuk komen ke, macam tu. Bagi contoh lain. Okay. Gangguan kesan, bagi contoh. Contoh untuk gangguan, macam kalau orang yang buat program tu nak sampaikan mesej kepada, contohnya kepada pelajar. Contoh gangguan dia macam tak sampai dekat semua pelajar ke, ataupun mesej yang disampaikan tak berapa jelas ke. Seterusnya, kesan, apa yang didapati hasil daripada proses komunikasi yang berlaku. Kesan ni maksudnya, contoh tadi bila dah sampai mesej tu kepada semua pelajar, kesannya pelajar rasa nak join program tu ataupun nak hadir program tu, sebabkan dia dah tahu apa program ni berdasarkan mesej yang disampaikan. Next. Okay, apa? Okay. Okay, apa maksud gangguan semantik tu? Waduh. Kat sini lah kita boleh detect kan orang yang copy paste ke, orang yang study dulu prepare ke tak. Sebab ada term-term yang mungkin awak tak familiar guna ataupun sebut. So sebelum orang lain tanya, saya tanya dululah. Apa maksud gangguan semantik? Apa yang awak tahu pasal semantik? Pernah dengar tak? Gangguan semantik ni macam salah
Salah maksud. Salah makna. Mesej yang disampaikan tu tak betul. Semantik ni dia berkaitan dengan bahasa. Sama ada bahasa tu punya makna ataupun tak ada makna. Kadang-kadang gangguan semantik ni mungkin boleh berlaku dari segi penggunaan bahasa, penggunaan lorat kan. Ada orang contoh bagi ada MPP tu dia orang Kelantan. Lepas tu dia sampaikan maklumat tu dalam bahasa dia. Jadi orang Sabah tak faham, orang Johor tak faham. Tu antara gangguan-gangguan semantik. Ataupun term-term yang boleh jadi salah faham. Contoh, katakanlah kita orang Johor, siapa yang orang Johor lah kan, saing, apa maksud saing? Orang Johor kat sini siapa orang Johor? Saing tu maksud apa? Sekali. Apa? Sekali kan? Okey, kalau saing, kalau Johor guna saing tu sekali. Orang Kelantan ada tak? Saing tu jadi apa? Kawan. Kawan, nampak? Kawan. Okey, pandai. So kat situ ada gangguan semantik, gangguan dari segi penggunaan makna bahasa tu. Sebab tu kita kena guna bahasa ataupun laras bahasa yang boleh semua orang faham. Guna bahasa standard. Alright? Tu maksudnya gangguan semantik. Semantik berkaitan dengan bahasa. Gangguan dalaman luaran contohnya macam gangguan teknikal ataupun lain-lain macam tu. Okey, jangan takut Kim. Bagi contoh. Okay. Awak boleh contoh tu terlalu umum. Detailkan sikit. Okey, model komunikasi. Model komunikasi dibuat untuk membantu dalam memberi pengertian tentang komunikasi dan juga untuk menspesifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang ada dalam hubungan antara manusia. Menurut Gordon Weisman dan Larry Bakra, fungsi model komunikasi yang pertama ialah menggambarkan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kesukaran untuk berkomunikasi. Next. Okay, model komunikasi yang pertama, model komunikasi Laswell. Ini merupakan contoh model komunikasi Laswell. Okay, next. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan who says what in which channel to whom with what effect, atau siapa mengatakan dengan medium apa kepada siapa dengan pengaruh apa. Model ini sering digunakan dalam komunikasi massa. Who menjadi pihak yang mengeluarkan berita. Says what adalah bahan yang perlu dianalisa. In which channel adalah media. To whom adalah khalayak dan with what effect adalah pengaruh yang dicipta oleh media massa kepada pembaca dan pendengar. Next. Model SR ataupun model stimulus response. Model ini menunjukkan komunikasi sebuah proses aksi-reaksi. Model ini juga beranggapan bahawa kata-kata verbal, gambar-gambar dan tindakan akan merangsangkan orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Proses ini merupakan perpindahan informasi ataupun gagasan. Proses ini juga dapat berupa timbal balik dan mempunyai kesan yang banyak. Setiap kesan dapat merubah perilaku dari komunikasi berikutnya. Seterusnya saya serahkan slide ini kepada Alia Natasha. Okey. Beralih kepada model seterusnya iaitu model Aristoteles. Ini contoh model tersebut. Speaker kepada speaker memberi speech kepada audience. Okey. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi atau dalam arti lain model rhetorical. Maksudnya model ni telah lama digunakanlah dari sejak awal komunikasi berlaku. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal iaitu lisan. Yang pertama, komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesanannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Maksudnya model ni merupakan komunikasi yang dijalankan secara lisan
dengan tujuan dia untuk pengaruh seseorang. Model ini mempunyai 3 bahagian dasar dari komunikasi, iaitu pembicara, speaker, pesanan, message, dan pendengar, iaitu audience. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutamanya untuk mempengaruhi orang lain. Maksudnya model ni diguna pakai untuk seseorang tu dia nak ajak, kira macam pengaruh tu dia macam nak ajak seseorang tu melakukan sesuatu. Seterusnya model Berlo. Ni organisasi model komunikasi Berlo ni. Model ini juga dikenali sebagai model SMCR, iaitu sumber source, message, channel and receiver. Yang pertama sumber. Sumber adalah pembuat pesan. Maksudnya sumber ni punca utama pesanan tu dapat dilakukan. So sumber ni asal dia lah. Pesanan, yang seterusnya pesanan. Pesanan adalah gagasan yang diterjemahkan atau kod yang berupa simbol-simbol. Maksudnya pesanan ni isi yang kita nak sampaikan dekat orang tu. Kod yang berupa simbol-simbol tu macam contohnya kalau macam kalau kita kod dengan simbol tu macam tanda soal ke tanda seru tu, maksudnya kalau kita gunakan tanda soal maksudnya orang tahu kita tu sedang menanyakan sesuatu. Maksudnya percakapan kita tu berbentuk soalan. Macam tu lah. Seterusnya saluran atau channel. Ini adalah media yang membawa pesanan. Maksudnya penyebaran berlaku dari saluran inilah. Dan yang terakhir penerima atau receiver. Ini ialah target daripada komunikasi itu sendiri. Maksudnya sesuatu benda yang disampaikan mestilah ada penerimanya. Maksudnya penerima ni target yang perlu pesanan itu sampai kepadanya. Dan seterusnya menurut model ini sumber dan penerima dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: kemampuan berkomunikasi, perilaku, pengetahuan, sistem sosial dan budaya. Kemampuan berkomunikasinya maksudnya semasa komunikasi berlaku, mereka dapat mengeluarkan poin-poin yang mereka hendak sampaikan. Lepas itu perilaku, adab atau tata tertib semasa komunikasi dijalankan. Pengetahuan tu adalah pengetahuan yang penerima dan penyampai sedia ada. Maksudnya atau pemikiran yang luas lah yang perlu mereka ada. Seterusnya sistem sosial dan budaya adalah dalam diri mereka sendiri, macam mana cara dia sesuaikan diri dengan environment. Seterusnya adalah model Scrum. Komunikasi dianggap sebagai interaksi dengan kedua-dua pihak yang mengikut dan seterusnya mentafsirkan dan membaca kod serta menyiarkan dan menerima isyarat. Ini maksudnya mengikut, maksudnya kita apa idea kita, idea untuk kita memberi pesanan. Maksudnya isi itulah yang kita nak cakap. Lepas tu mentafsirkan, kita macam huraikan lebih banyak apa yang kita nak sampaikan tu.
Lepas itu membaca kod. Membaca kod macam lepas kita dah dapat idea yang kita memang nak cakap ayat tu, kita perlu menyiarkan dan menerima isyarat tu bagi si penerima. So dia menerima isyarat tu maksudnya dia menerima apa penyampai tu sampaikan. Dan seterusnya Scrum berfikir. Okay. Model Scrum ni, Scrum adalah nama orang yang membuat model ni. So dia guna namanya atas nama dia. Scrum berfikir bahawa komunikasi memerlukan sekurang-kurangnya 3 unsur iaitu sumber, pesanan dan tujuan. Maksudnya kita perlu ada orang yang menyampaikan mesej dan kepada siapa kita hendak sampaikan. Seterusnya menurut Scrum, setiap orang di dalam proses komunikasi sangat jelas dirinya akan menjadi encoder dan decoder. Kita secara konstan mengikut semula tanda dari lingkungan kita, mentafsirkan tanda itu dan mengikut sesuatu sebagai hasilnya. Maksudnya kat sini dia cakap macam kita secara konstan mengikut semula tanda dari lingkungan kita. Maksudnya apabila kita menerima mesej tu, kita fahamkan, lepas tu kita tafsirkan apa isi mesej tu sebenarnya dan kita mengikut semula tu maksudnya apa hasil yang kita dapat daripada pesanan tu. Apa yang kita faham, macam tu lah. Seterusnya, proses kembali di dalam model ini disebut sebagai feedback yang memainkan peranan penting dalam komunikasi kerana hal ini membuat kita tahu bagaimana pesanan kita ditafsirkan. Okey, maksud feedback ni macam contoh yang tadilah, kalau macam ada penceramah kan, dia bagi ceramah lah kat kita apa semua, macam dah habis sesi ceramah tu, last kali dia macam akan buat sesi soal jawab ke, lepas tu refleksi ke apa yang dia dapat daripada program tu. So tu maksudnya feedback. So dia dapat tahu yang disampaikan tu sebenarnya betul tak penyampaian dia, orang lain tu faham tak apa yang disampaikan. Macam tu lah. Seterusnya komunikasi berkesan. Komunikasi yang berkesan adalah Komunikasi berkesan adalah maksud yang hendak disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan jelas oleh penerima seperti yang dikehendaki oleh penyampainya. Maksudnya komunikasi yang berkesan ni berlaku apabila maksud pesanan yang disampaikan tu dapat difaham dan diterima dengan jelas oleh seseorang iaitu penerimanya dengan cara yang dikehendaki oleh penyampainya. Apa yang kita nak sampaikan tu dia dapat terima dengan tepat maksud yang kita sampaikan. Seterusnya, ciri-ciri komunikasi yang berkesan. Antara ciri-cirinya adalah apabila dua orang yang sedang berkomunikasi dapat bertukar-tukar pendapat serta maklumat. Maksudnya kat sini komunikasi tu dapat berjalan dengan baik dan berkesan lah. Sebab dua-dua pihak dapat give and take idea dia orang. Lepas tu kandungan sesuatu mesej yang disampaikan itu mempunyai makna yang tersirat. Maksudnya komunikasi itu berkesan apabila mesej yang disampaikan itu mempunyai isi yang tersirat lah, yang penyampai tu dapat faham makna apa yang dia nak sampaikan. Seterusnya ya? Apa maksud makna yang tersirat dengan makna yang tersurat? Macam mana nak bezakan makna tersirat dengan makna yang tersurat? Makna yang tersirat tu macam lebih mendalam lagi. Tak pandai nak bezakan, tapi kalau makna yang tersurat tu yang terang-terang kita boleh nampak apa yang dia nak cakap. Macam tu ke madam? Betul lah. Kiranya makna yang tersurat satu, mesej yang makna yang tersurat kita jelas, kita faham. Dia bagi word direct ataupun ayat penyata, sekali cakap, sekali sebut, kita boleh tangkap. Tapi kalau makna yang tersirat ni kadang-kadang dia berkias, dia berlapis, dia bagi signal.
Kadang-kadang mungkin akan ada orang yang salah faham kan. That's why makna yang tersirat ni andai kata orang tu dapat faham ataupun boleh tangkap apa maksud yang disampaikan, kiranya itu merupakan satu komunikasi yang berkesan. Tapi kalau ada orang yang tak faham, orang yang blur-blur, maksudnya penyampai tu dia menyampaikan makna yang tersirat tu tak sampailah dekat orang yang dia nak sasarkan tu. Contoh apa? Contoh, siapa boleh bagi apa contoh makna yang tersurat dan makna yang tersirat? Macam mana mesej makna yang tersirat dengan mesej makna yang tersurat? Okay, siapa boleh bagi contoh sebelum saya pick mana-mana nama ni? Ada siapa-siapa volunteer sebelum saya panggil? Cuba Miss, boleh ulang balik tak soalan? Okey, contoh maksud lah. Bagi saya contoh ayat yang menunjuk ataupun dialog ke apa-apa yang menunjukkan itu makna yang tersirat, ada makna yang tersirat. Dan satu lagi ada makna yang tersurat. Macam mana kita nak bezakan melalui dialog ataupun ayat tu? Siapa-siapa tak volunteer sebelum saya panggil? Ada tak? Okey, saya panggil. Memandangkan tak ada siapa nak jawab. Okey, saya nak panggil nama-nama yang jarang saya dengar suara dia. Okey, pertama sekali. Fatihah Nafisah ada tak? Saya ni. Okey, cuba bagi saya satu ayat ataupun dialog ke apa-apa yang mempunyai makna yang tersurat. Tersurat. Bagi ayat simple-simple je, tak payah bombastik sangat. Bagi ayat yang orang faham, yang jelas, yang mudah. Boleh tak Nafisah? Oh hilang Nafisah ni, Fatihah Nafisah. Ada, saya tengah berfikir. Oi. Tak payah susah-susah, ambil ayat mudah-mudah, yang simple-simple. Okey, orang lain pula. Okey, Firdaus ada tak? Contoh. Saya Miss, Contoh yang antara yang mana saya boleh, yang terlintas di fikiran lah. Kalau macam dulu waktu kecil-kecil, mak kita akan selalu tak bagi kita main sampai lewat petang. So dari situ dia orang akan bagi macam-macam lah. Dia orang akan cakap macam-macam. Contoh macam jangan balik lewat sangat, nanti kena sorok dengan bulian ke apa kan. Tapi dari segi keagamaan, kita dapat lihat mana benda tu tak elok. Maknanya bila kita balik nak dekat maghrib tu, maknanya waktu-waktu yang tak elok lah. Itulah lebih kurang. Tu antara maksud tersirat lah. Alright. Maknanya diorang berkias menggunakan subjek hantu tu untuk menakutkan kita.
Okey. Betul, bagus. Terima kasih Firdaus. Kat situ satu contoh yang baik di mana kalau kita tengok dulu bila mak bapak kita tak bagi kita keluar waktu malam ke, waktu maghrib ke, kata nanti jumpa hantu, nanti kena sorok dengan hantu. Okay, kalau orang yang direct yang orang kata lurus bentul, kita terus faham. Memang hantu tu wujud, takut dengan hantu. Tapi sebenarnya di sebalik ayat tu, di sebalik perumpamaan tu nak menunjukkan bahawa tak elok keluar maghrib, tak elok keluar malam sebab bahaya. Kita tak tahu apa bahaya-bahaya kat luar. Itu menunjukkan ada makna yang tersirat dalam perumpamaan atau ayat yang dikeluarkan oleh orang dulu. Okey, kalau makna yang tersurat macam mana? Tersurat ni yang direct je. Siapa-siapa boleh bagi contoh? Yang perempuan ni. Wan Nurul Farisha? Wan Nurul Farisha ada tak? Panggil semua tak ada ni, tak datang semua. Okey, yang lain. Rashidah Nurdiana ada? Siti Nur Ain Ashikin? Saya Miss. Saya Miss. Alright. Okay, Siti Nur Ain Ashikin, cuba bagi satu contoh ayat yang punya makna yang tersurat. Tadi Firdaus bagi contoh ayat yang mempunyai makna yang tersirat. Tersirat ni berkias, ada makna di sebalik ayat tu. Kalau tersurat macam mana? Saya rasa kalau ayat tersurat ni macam kita cakap, contohlah kita nak marah, nak tegur adik kita, contohlah adik saya buat salah, lepas tu saya tegur, jangan buat macam ni. Maksudnya saya cakap direct terus dekat dia. Macam contoh cakap jangan main phone dalam gelap, nanti mata rosak. Maksudnya tu saya bagi tahu kenapa jangan buat macam tu and sebab apa jangan buat macam tu. Maksudnya saya bagi tahu direct terus. Alright, okay, terima kasih Siti Nur Ashikin. Okay, betul. Itu menunjukkan satu ayat yang terus sekali cakap, sekali sebut, orang terus faham. Tak ada nak kona-kona, dia ni cakap apa maksud ayat dia, tak ada. Kita boleh faham maksud ayat dia. Okay, kalau main telefon dalam gelap boleh rosakkan mata. Okay, jelas benda tu. Kalau macam Firdaus tadi dia kata, tak boleh keluar malam, nanti kena sorok dengan hantu. Secara logiknya, secara realistiknya, ada ke hantu? Wallahualam kan, benda gaib tu ada, tapi hantu secara yang macam dalam cerita tu, kalau siapa yang pernah jumpa tak tahulah kan. Tapi di sebalik maksud ayat tu menunjukkan tak elok keluar malam, bahaya sebenarnya macam tu. Okay, jadi boleh bezakan tak macam mana ayat yang punya makna yang tersirat dengan ayat yang punya makna yang tersurat? Semua boleh bezakan tak? Boleh Miss. Okay, good. Okay, Alia boleh terus sambung? Okay, yang ketiga, semakin banyak maklumat yang dikongsi, semakin meningkat kefahaman antara satu sama lain. Maksudnya bila mereka sedang menjalankan komunikasi macam tengah berbual-bual ke, semakin lama diorang cakap-cakap tu makin banyak maklumat yang diterima, makin dia jadi faham apa yang diorang sedang bincangkan tu, dia jadi makin lebih faham lah dari sebelumnya. Lepas tu komunikasi tersebut dapat membolehkan mereka mengenali antara satu sama lain dengan lebih mendalam. Okay, ni macam contohnya bila macam diorang macam baru kenal ke, diorang dapat jalankan komunikasi tu secara berkesan lah. Bila diorang dah dapat kenal satu sama lain lebih jauh, tu maksudnya komunikasi yang dijalankan tu efektif lah dekat bagi kedua-dua belah pihak. Seterusnya, komunikasi berkesan juga boleh berlaku dalam situasi berikut. Yang pertama, mesej yang hendak disampaikan itu difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima.
Ni macam yang sebelum-sebelum tadi saya cakap apabila mesej yang disampaikan oleh penyampai tu dapat diterima dengan tepat dan jelas oleh penerima, maksudnya komunikasi tersebut dijalankan dengan berkesan. Seterusnya, makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima. Maksudnya dekat sini mesej yang disampaikan oleh pengantar tu dapat difahami dan dikongsi bersama oleh penerimanya. Macam penerima tu dia terima pesanan yang diberi oleh pengantar, dia dapat kongsikan dengan orang-orang lain. Macam kalau senang contohnya maklumat atau info lah yang kita dapat dari macam pihak UiTM ke, kita faham apa yang diorang cakap. Contohnya ada majlis ceramah ke apa-apa yang kita perlu sertai, lepas tu kita pun bagi tahu info maklumat tu dekat kawan-kawan kita, macam bagi tahu mereka lah yang kita perlu sertai event ni macam tu. Lepas tu maklumat yang dihantar seharusnya tidak mengelirukan. Maksudnya apabila maklumat yang kita sampaikan tu tak kelirukan penerima, tak kelirukan orang lain, maksudnya komunikasi tu berkesan. Diorang terus dapat faham, diorang tak macam apa yang dia cakap ni, pening lah macam tu lah. So diorang tak keliru lah, diorang faham apa yang disampaikan tu. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang difahami oleh kedua-dua pihak. Ni macam yang Miss cakap tadi, kita kena guna bahasa yang senang orang faham lah. Jangan guna macam ikut lorat kita ke, ikut lorat. Kalau orang tu dia orang bukan dari negeri kita, susah lah dia nak faham. So kita kena cakap bahasa yang betul-betul yang dapat memahamkan kedua-dua pihak. Yang terakhir, kesimpulannya, komunikasi yang berkesan amat diperlukan bagi mencapai objektif yang dikehendaki bagi kedua belah pihak. Yang kedua, komunikasi berkesan dapat menjamin kejayaan sesebuah organisasi. Kat sini maksudnya komunikasi yang berkesan tu amat penting agar sesuatu benda dapat disampaikan dengan jelas, dan bagi maksud mencapai objektif yang dikehendaki tu, maksudnya kalau macam kita tengah berbincang sesuatu benda, ke, kita nak capaikan satu matlamat tu, kalau kita tak lakukan komunikasi yang berkesan, macam cakap pun macam pihak ni tak faham, komunikasi tu tak dapat jalan dengan berkesan, so matlamat yang kita nak capai sama-sama tu tak dapat. Tujuan kita melakukan komunikasi tu tak dapat kita capai lah tujuan kita lakukan komunikasi tu. Dengan maksud komunikasi berkesan dapat menjamin kejayaan sesebuah organisasi ni, ni penting bagi macam syarikat ke atau macam apa-apa jabatan lah sebuah organisasi tu kan. Kalau diorang dapat melakukan komunikasi yang berkesan, semua macam penyampaian maklumat tu dapat berlaku dengan jelas, tepat. So tak ada masalah yang akan berlaku dalam organisasi tersebut. Tak ada yang macam tak dapat info ni, tak dapat info tu. So semuanya dapat dijalankan dengan lancar lah dalam organisasi tu. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada Hakim dan juga Alia di atas pembentangan sebentar tadi berkaitan dengan pengenalan komunikasi, di mana huraian-huraian yang seterusnya akan disampaikan oleh grup yang seterusnya. Jadi untuk pengenalan komunikasi secara umumnya kita kena faham apa itu komunikasi, iaitu penyampaian mesej atau maklumat di antara penerima dan juga penyampai. Kalau tak ada penerima, macam mana nak sampaikan maklumat? Kalau tak ada penyampai pun, macam mana kita nak sampaikan maklumat? Siapa nak cakap? Siapa nak dengar? Jadi antara lain kita perlukan medium, saluran. Okey, walaupun kita tak jumpa macam sekarang, tak jumpa face to face, tapi kita ada berbagai-bagai medium ataupun saluran untuk berkomunikasi. Okey, macam awak semua.
kita ada macam-macam medium untuk berkomunikasi. Jadi antara medium komunikasi yang sering digunakan, okey, apa contohnya? Siapa boleh bagi contoh? So medium komunikasi ke? Kita pakai lagi WhatsApp. Okey, WhatsApp, okey. Telefon, okey lagi? Media masa. Okey, media masa lagi. Apa lagi medium-medium komunikasi? Surat, okey. Lagi yang in trend, yang kebanyakan orang muda macam semua guna. Apa contohnya? Untuk berkomunikasi. Media sosial ni, media sosial. Alright, media sosial. Contoh media sosial apa? Instagram. Instagram. Lagi? Apa? Twitter. TikTok. Okay, Twitter, TikTok lagi. Tinder, amboi, cari jodoh gitu. Match. Apa? Amboi, ni apa ni? Okay, itu antara medium-medium komunikasi yang boleh digunakan. Okay, kita bukan setakat boleh berkomunikasi dengan orang sekeliling kita saja, tapi boleh merentas hingga ke luar negara, bukan setakat daerah, luar negara pun boleh. Kerana kita boleh berkomunikasi dengan orang Korea lah, orang Cina lah, orang putih lah, orang macam-macam orang lah kan, bukan orang-orang bawah. So kita boleh komunikasi selalu. Medium, tak terbatas komunikasi tu. Maksudnya kita boleh gunakan medium-medium yang disediakan, terutama yang berkaitan dengan teknologi, memandangkan sekarang keadaan norma baru, kita tak boleh jumpa, bertemu depan mata, kita tak boleh nak bersalaman. Jadi kita kena luahkan komunikasi tu dengan cara-cara lain. Kalau kita tak luahkan, kalau kita tak cakap, mesej pun tak sampai. Okey, boleh faham? Faham, Miss. Okey, bagus. Cik Hafiz korang je faham ni. Siapa lagi yang faham? Faham, Miss. Miss. Alright. So, menangkan ramai yang faham. Sebelum kita pergi ke presentation seterusnya, saya tak nak orang lain tanya presenter. Saya nak tanya orang yang bukan present. Okay, sedia Okay, Muhammad Arif ada tak? Muhammad Arif ada? Saya. Okay Arif. Okay Arif, apa elemen-elemen penting dalam berkomunikasi? Bagi saya beberapa contoh yang telah dibentangkan tadi. Apa elemen komunikasi? Apa yang dalam komunikasi tu kita perlukan apa? Kalau tak ada benda ni tak jadilah komunikasi tu. Apa dia? Apa dia Arif? Apa dia? Maaf ada saya tak ingat. Okay, next. Aida Syafidah, apa elemen dalam berkomunikasi? Kita perlukan apa untuk berkomunikasi? Apa yang perlu ada dalam komunikasi tu untuk menjadikan komunikasi tu berkesan? Message. Alright, good. Message. Okay, next. Lain, Eliana? Maklum balas. Alright, good. Maklum balas. Next, Nurul Jannah? Nurul Jannah ada? Gelabah semua ni masing-masing. And presenter bentang buat apa ya? Okay, Syed Hafiz. Apa lagi elemen yang perlu? Message, maklum balas lagi? Penerima. Alright, good. Penerima.
Okay, next. Adam. Apa lagi elemen? Kejap Miss. Tidur masing-masing ni. Bukan tidur. Habis? Message dah kan tadi? Mesej dah, maklum balas dah. Tadi penerima Cik Hafiz? Miss. Okay. Kita dah ada penerima, so satu lagi apa? Halangan. Halangan, okay. Lain? Daniel? Daniel Razman, apa lagi elemen? Hai, Daniel. Tak ingat Miss. Sorry. Kita dah ada penerima. Saya nak cuba Miss. Alright, Wan Nur Farisha. Penyampai. Penerima kan? Kita dah ada penerima, mesti kena ada penyampai. Tapi penerima tu dapat maklumat daripada siapa? Mesti ada penyampai kan? Okay, so kita dah ada penerima, dah ada penyampai. Dia gunakan apa tu, kita panggil apa pula? Hazira Yusaini. Saluran. Alright, good. Bagus, macam ni lah, fokus. Ini tanya terus tak ada, tak blur-blur pula ada ya. Simple je ni, komunikasi ingat je. Elemen dan komunikasi kita perlukan pertama, kita perlu penyampai. Siapa yang nak sampaikan ni, siapa yang nak bercakap. Kemudian bila kita dah ada penyampai, kita kena ada penerima. Siapa yang menerima, takkan kita cakap dengan dinding pula kan. Kemudian kita gunakan saluran. Saluran apa nak sampaikan ni? Nak guna apa? YouTube, nak guna Google Meet macam ni, nak guna TikTok, nak guna Facebook, nak guna WhatsApp. Kemudian tadi halangan. Apa halangan-halangannya? Macam tadi saya tanya tadi, semantik lah, gangguan dalaman lah. Kemudian kalau kita buat satu komunikasi yang formal, macam Alia tadi kata, kita buat program-program ceramah kan, mesti nak dapatkan maklum balas. Okay, good. So next kita pergi kepada presentation yang kedua. Kumpulan siapa ya? Kumpulan kedua present hari ni siapa? Tak ingat pula siapa yang present. Siapa yang present jenis komunikasi? Saya Miss dengan Syafiqah Syamimi. Okay, dah sedia belum? Dah. Okay, dah Okay, jadi saya mempersilakan Rashidah dan juga Syamimi untuk membuat pembentangan kedua yang berkaitan dengan jenis-jenis komunikasi. Dipersilakan. Rashidah, Syamimi. Kejap ya Miss, sekejap line agak slow sekejap, tengah share screen. Alright. Nampak tak screen? Nampak. Nampak. Okay. Okay, Assalamualaikum. Saya Syafiqah Syamimi binti Muhammad Abdul Ghani akan bentangkan tentang jenis-jenis komunikasi bersama Rashidah Nurdiana binti Norizwan. Pengenalan untuk definisi komunikasi. Okay, kejap Syamimi. Ya? Yang lain fokus Yang lain. Yang tukang dengar ni tolong fokus. Nanti saya nak soal lagi sekali macam tadi. Okay, boleh sambung. Okay, Miss.
Definisi komunikasi ni adalah suatu asas seperti keperluan kita untuk makan dan minum. Proses kaunseling ni dia berbentuk dua hala. Yang mana kaunselor memahami serta mengambil tindakan untuk mengurus masalah yang dihadapi oleh klien. Komunikasi ni satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang, individu kepada individu yang lain. Komunikasi juga adalah proses interaksi yang merupakan perbuatan menghantar maklumat dan proses untuk bertukar menghasilkan pemahaman. Maksudnya diorang kaunselor tu bertanyakan tentang masalah yang dihadapi oleh klien dia. Seterusnya dalam komunikasi kaunseling, kaunselor perlu prihatin tentang cara penyampaian mesej. Okey. Next. Jenis-jenis komunikasi ada dua, iaitu secara lisan iaitu verbal atau bukan lisan, non-verbal. Rashidah. Okay. Untuk komunikasi lisan iaitu verbal, penggunaan dalam situasi bersemuka iaitu bersemuka ni maksudnya berhadapan, kita berjumpa berhadapan, tapi untuk PKP ini kita menggunakan seperti yang tadi disebutkan, Google Meet ataupun yang lain. Dan komunikasi lisan iaitu verbal ni merupakan proses komunikasi yang paling efektif sebab proses komunikasi diorang sangat itu diorang boleh meluahkan, klien mereka boleh meluahkan apa saja yang ingin kata kaunselor. Seterusnya, kaunselor perlu mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi. Ciri-ciri pertuturan yang baik dalam komunikasi adalah suara yang bertenaga. Kadang-kadang mungkin ada yang tidak perasan mereka sudah letih dengan pelbagai klien, so mungkin mereka punya suara yang dilontarkan sedikit tidak bertenaga. So klien akan rasa macam tak dapat berkomunikasi yang baik lah. Seterusnya mudah difahami dan nada yang penuh mendalami perasaan. Next. Komunikasi bukan lisan iaitu non-verbal. Ini melibatkan gerak-gerik antara kedua-dua kaunselor dan klien. Contoh gerak isyarat mereka adalah ekspresi muka. Nana. Ekspresi muka iaitu emosi sama ada sedang bahagia ataupun tertekan. Contoh ekspresi muka tu ditunjukkan oleh klien lah. Kalau dia ada masalah ataupun akan tunjuk dia orang akan tunjuk muka yang tertekan, dan kaunselor pun akan emosi mereka lah, sama ada mereka bersedih juga atas cerita dia ataupun mereka berbahagia atas mereka klien dia orang punya cerita. Seterusnya kontak mata iaitu pandangan mata yang sangat bermakna kepada orang melihat. Kontak mata ni penting kerana di situ menunjukkan kaunselor dan klien sedang fokus terhadap apa yang mereka perbincangkan semasa itu. Seterusnya iaitu pergerakan tangan. Kaunselor menyentuh bahu klien untuk menenangkannya jika teramat emosi dan tidak boleh dikawal.
Seterusnya saya serahkan kepada Rashidah Nordiana. Hello, boleh dengar tak? Kenapa? Rashidah. Okey. Dia berulang-ulang bergema. Hello, dengar tak? Okey, dah dengar dah. Oh shit. Sorry ya sebab hari ni line saya problem sikit so tak tahu kenapa. Okay, kita sambung halangan dalam komunikasi. Halangan yang pertama kita ada halangan semantik. Halangan semantik ni merupakan berkaitan dengan perkataan-perkataan kita, di mana penerima mesej mungkin tak memahami perkataan tersebut atau frasa atau ucapan, ataupun mungkin dia tersalah anggap dengan makna perkataan yang kita gunakan. Contoh yang boleh saya bagi, contoh antara dua generasi sedang berbual. Contoh kita berbual dengan nenek kita. Biasalah dalam setiap generasi mesti ada satu trend ataupun kita kata satu perkataan baru yang dicipta. So contoh kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang baru direka generasi kita untuk berbual dengan nenek kita, mesti nenek kita tak akan faham kan. Jadi macam itulah contoh halangan semantik. Ataupun yang kedua, di mana mungkin penerima mesej akan tersalah anggap dengan mesej yang ingin disampaikan. Contoh dalam kita punya bahasa, kita ada bahasa perkataan yang serupa sebutan tapi berbeza makna. Contohnya haus. Haus ada dua, sama ada haus yang dahaga ataupun haus yang haus tapak kasut tu. Okay, jadi sebab halangan semantik ni, penerima mesej tak dapat nak menerima mesej kita atau tak dapat memahami mesej dengan jelas. Kedua, halangan psikologi. Psikologi ni dia berkaitan, yang kita tahu berkaitan dengan emosi seorang manusia. Jadi emosi pengirim atau penerima mesej tu akan memberi kesan macam mana kita sampaikan mesej ataupun macam mana kita menerima mesej. Contohnya daripada sudut pengirim, contoh kita tengah dalam keadaan yang tak baik atau mungkin tengah marah, kita nak sampaikan mesej yang biasa je tapi mungkin kita tertinggi suara dekat kita punya penerima, menyebabkan mungkin nada suara kita tertinggi sikit dan jadi kita punya nada tu kedengaran macam marah lah, macam marah kat penerima tu, padahal kita tak rasa apa-apa pun. Daripada sudut penerima pula, mungkin masa tu kita tengah bersedih disebabkan sesuatu, lepas tu tiba-tiba datang kawan kita buat gurauan dengan kita, tapi sebabkan kita punya emosi masa tu kurang stabil, kita salah anggap dengan gurauan yang dia bagi tu. Kemudian kita ada halangan fisiologi. Fisiologi ni dia macam keadaan fungsi tubuh badan manusia. Macam contoh yang saya letak kat sini, mabuk, mengantuk, keliru. Contohnya kalau kita tengah mabuk atau mengantuk, mungkin kita akan, maklumat yang kita nak sampaikan tu mungkin maklumat yang tak betul ataupun kita cakap merapu-rapu sebab masa tu kan kita macam dalam keadaan yang tak berapa sedar. Jadi kita pun tak tahu apa yang kita cakapkan. Kemudian halangan fizikal. Fizikal ni macam benda yang nyata yang kita boleh nampak. Contohnya macam contoh saya letak kat sini, kebisingan, kekurangan cahaya, jarak antara penerima.
dan penyampai, jarak antara penerima dan penyampai, semua ni boleh memberi kesan macam untuk kita komunikasi. Kalau tempat bising, kita tak dapat nak mendengar dengan baik. Kalau kekurangan cahaya pun kita tak boleh mendengar dengan baik juga sebenarnya. Sebab kita tak nampak orang tu. Ini pun boleh bagi faktor juga sebenarnya. Sebab tu kenapa kalau macam orang rabun, kalau masa diorang tak pakai cermin mata, diorang macam kurang dengar sikit. Dan jarak antara penerima dan penyampai, sebab yelah kalau jauh, susah kita nak dengar apa orang tu cakap kan. Kita pun nak cakap kena menjerit-jerit. Kemudian akhir sekali, halangan pentadbiran. Halangan pentadbiran ni struktur organisasi atau perancangan dalam tindakan komunikatif. Contoh yang boleh saya bagi macam meeting PRS kita sekarang ni, macam kita tengah buat discussion kan, satu presentation, kita buat presentation ni, ni kira tindakan komunikatif lah ni. Kita memerlukan saya sebagai penyampai dan penyampai untuk menyampaikan maklumat dan penerima untuk memahami maklumat saya. Jadi kalau jadi halangan yang ada contohnya maklumat berlebihan, kehilangan maklumat dan kekurangan perancangan. Kalau saya terberi maklumat berlebihan atau kehilangan maklumat saya tu sama ada dia jadi tak lengkap ataupun lari daripada topik. Jadi salahlah maklumat yang saya nak sampaikan tu. Kalau kekurangan perancangan pula, mungkin masa saya buat presentation ni, saya tak tahu nak cakap apa ataupun saya tak mampu nak menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh penerima. Kemudian, kepentingan komunikasi. Macam kita tahu komunikasi ni memang penting dalam kehidupan seharian kita. Tak kisahlah komunikasi antara keluarga, komunikasi antara kita dengan rakan-rakan, antara kita dengan guru dan masa kita bekerja nanti. Pertama sekali sebab komunikasi ni adalah asas kepada sesuatu tingkah laku. Contoh yang boleh saya berikan kalau macam lecturer kita nak suruh kita buat test. Tapi dia tak communicate dengan kita. Dia tak tanya pun, awak okey tak kalau saya buat test pada hari ni, waktu ni. Dia tiba-tiba buat. Kita pun tak boleh nak buat test dengan keadaan yang bersedia. Jadi masalah lah kat situ kalau kalau tak ada komunikasi yang baik antara lecturer dan juga pelajar. Kemudian memudahkan perancangan. Sama jugalah kes dia macam tadi, kita kalau nak rancang sesuatu mesti kita kena berkomunikasi kan. Contoh macam kita dengan guru assignment kita, kalau kita nak buat perancangan tapi tak ada seorang pun yang nak berkomunikasi antara sama sendiri, nak merancang pun susah ataupun kerja kita tu je jadi tak lengkap. Kemudian membantu dalam membuat keputusan. Yang ni sama macam memudahkan perancangan tadi. Membantu mengeratkan hubungan. Macam kita dengan ahli keluarga kita ataupun dengan rakan-rakan kita, kalau kita kurang berkomunikasi dengan diorang, kita kurang mengenali antara satu sama lain dan dia jadi macam tak seronok lah sesuatu hubungan tu. Contoh boleh saya bagi kalau dalam satu keluarga tu kekurangan komunikasi, keluarga tu akan nampak macam suram ataupun nampak macam tak happy. Lepas tu dia dengan mak dia atau adik-beradik dia pun nak berjauh-jauhan. Sebab apa? Sebab tak ada komunikasi, tak ada kemesraan dalam keluarga. Akhir sekali, menambah keberkesanan dalam kepimpinan. Yang ni sebab saya percaya, bukan saya percayalah, ini memang benda betul. Bila kita selalu berkomunikasi dengan orang, kita akan jadi lebih yakin. Kita akan jadi lebih yakin untuk tampil bercakap di hadapan ataupun untuk memberi satu cadangan ataupun mengarahkan orang. Jadi bila kita ada satu komunikasi yang baik, orang, maksudnya anak buah kita akan selesa dengan kita, dan kita pun mudah nak memberi arahan, mereka mudah nak bercakap dengan kita, mereka mudah nak mendengar arahan kita dan lain-lain. Okay, sebelum saya akhiri saya punya
presentation, saya nak tunjuk satu video. So what's the recipe for great communication? If we were going to think about our communication as a meal, what are the ingredients that we need to have present in the meal? How do we put together a great meal? Well, let's think about it this way. There are really 5 ingredients that have to be present all the time for great communication to be possible. All right, the first ingredient is clarity. How do you make your point clearly? It's got to be clear. The second ingredient is brevity. How do you get to the point quickly? How do you not waste people's time? The third ingredient is context. How do you help people see how your point or how your message fits in for them? How does it make sense for them? Fourth ingredient is impact. How do you make it stand out? How do you make it memorable? And the fifth ingredient is value, which is fairly self-explanatory. Valuable. 5 ingredient every communication meal: clarity, brevity, context, impact, and value. Okay, great. So we've got our ingredients. Now the next question is, how much of each ingredient do we need? And just like cooking a great meal, that's going to depend. Different meals are going to need different ingredients. They're going to need the ingredients in different proportions. And different audiences are going to have different palates. They're going to want different things out of their meal. So the really savvy communicator is going to look at their row of ingredients and is going to be able to determine, based on the audience that they're preparing their message for, what ingredients need to be dominant. So how do you figure it out? Well, when do we need clarity? When there's a lot of complexity around the situation or around the issue. When do we need? Well, when time is short, when we think attention spans are short, when you're on very senior, you want to make sure you have enough of the bread ingredient. How about context? Well, maybe when there's unfamiliarity with the topic, or maybe when you're communicating with people that have a lot on their mind, or are walking in to listen to you, having just come from something very, very confusing. You probably want to make sure you use plenty of the ingredient context. How about impact? When do we need to have a lot of impact in our messaging? Well, when there's a lot of noise, when we really need to work hard to make it memorable, right? When we really want it to stand out, and we think that's going to be hard to achieve, we got to make sure we add plenty of impact. And then the fifth and final is value. And I think when there's skepticism, when there's choice, when there's competition, when a decision has to be made, and there are other choices that could be made, we have to work hard to make sure that there's plenty of value in the meal that we're creating. All 5 of these ingredients are going to be present in every meal that you create, in every communication that you put together. You always want to make sure that you have some clarity and some brevity and some context and some value. Caring for. You're going to make choices of which of those ingredients needs to be most dominant. Think about your communication like you're preparing a meal for an audience and you want to impress them. You want them to have great experience. And different audiences have different palates, which means you have to adjust the ratios of the ingredients depending upon the situation. Okey, itu je. Terima kasih. Maaf untuk kekurangan hari ni lain tak berapa baik. Terima kasih sudi mendengar. Alright, okay, terima kasih kepada pembentang kita. Sangat bagus. Saya suka, good explanation,
good introduction dan good dalam mempelbagaikan kaedah pembentangan itu dengan menggunakan video. Pastikan kalau guna video macam tadi, video yang ada kaitan. Okay, so saya nak tanyalah kepada pendengar-pendengar setia kumpulan Rashidah dan juga kumpulan Syamimi berkaitan dengan video tadi. Akmal Muhammad, our leader. Ya, Miss. Okay, apa yang awak faham pasal video tadi? Tengah makan tadi, Miss. Makan? Biasa dah Miss dah petang kat kampus, nanti macam tutup. Okay. Dari video tu saya faham macam mana kita nak bekerjasama. Bukanlah aku menyebut. Maaf ni saya tak jawab tadi sebab line sangkut. Tu tunggu member beli makanan lagi. Maaf ni saya. Okay, next Intan Mawadah. Apa yang faham pasal video tadi? Ya, Miss. Apa yang faham pasal video tadi? Video tu nak kawan awak cari video menarik macam tu yang sangat bermanfaat, sangat berguna. Kan satu pun tak dapat. Siapa yang dapat apa yang disampaikan daripada video yang tadi dikongsikan oleh Rashidah Nurdiana? Siapa dapat tak? Masya Allah. Tak apalah Miss, biar saya mewakili Okey Firdaus, bagus Firdaus ni. Berdasarkan apa yang saya faham daripada video yang ditayangkan sebentar tadi, komunikasi ni ibarat macam kita nak memasak. So kalau kita nak menyediakan satu resepi tu, semestinya kita kena cukupkan semua bahan-bahan yang dimasukkan. Maknanya ketika masak tu semua bahan yang kita campak dalam tu mesti kena cukup. So maknanya sama macam komunikasi juga. Komunikasi ni ibarat macam kita nak sampaikan satu mesej dekat orang. So kita kena tahu apakah elemen-elemen ataupun bahan-bahan yang mesti kita tahu supaya mesej tu dapat disampaikan kepada orang. So maknanya bila kita sampaikan mesej tu, orang akan faham dan daripada situ mesej kita telah boleh disampaikan lah. So daripada situ ada jugalah beberapa elemen yang disebutkan tadi dalam video tu pasal impact apa semua tu kan. So maknanya tu antara elemen-elemen yang penting yang kita kena titik beratkan ketika kita nak menyampaikan salah satu mesej kepada orang ramai. Itu yang saya faham. Okay, terima kasih Firdaus. Alhamdulillah ada juga yang fokus ketika video tadi ditayangkan. Okay, bagus. Itu antara salah satu explanation yang sangat yang terang, yang jelas lah yang berkaitan dengan video yang dikongsikan oleh Rashidah Nurdiana, di mana di dalam komunikasi menurut video tu ada beberapa perkara ataupun elemen yang penting untuk menjadikan satu komunikasi itu berkesan, iaitu great communication. Yang pertama tadi dia tekankan berkaitan dengan clarity, iaitu mesej yang kita nak sampaikan tu mestilah jelas. Jelas, orang boleh faham. Kalau tak sia-sia je kita cakap banyak-banyak, sia-sia je kita cari bahan banyak-banyak tapi tak ada siapa pun dengar, tak ada siapa faham, tak ada siapa pun boleh jawab kan. Jadi pastikan apa yang kita nak sampaikan tu jelas. Okey, yang kedua ialah brevity, iaitu berkaitan dengan point. Point-point yang nak disampaikan dan point-point yang nak disampaikan tu mestilah berkaitan dengan tajuk yang ingin disampaikan. Macam tadi kan, kita terangkan pasal komunikasi, jenis-jenis komunikasi, berkaitan dengan kepentingan komunikasi, elemen-elemen komunikasi. Jadi semua poin-poin itu berkaitan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan konteks, relevan. Contohnya macam video yang ditayangkan oleh Rashidah Nurdiana, relevan, berkaitan dengan konteks pembentangan hari ini. Tak ada tersasar jauh. Jadi kita boleh dapatkan input yang bermanfaat daripada video tersebut. Yang keempat berkaitan dengan impact, iaitu kesan.
Okay, kita cakap-cakap ni, kita nak pastikan ada kesan. Tak adalah sembang kosong semata-mata. Kesan tu sudah pastinya kita mahukan kesan yang ada value, iaitu nilai yang baik. Nilai yang baik untuk penyampai, nilai yang baik juga untuk penerima. Okay, boleh? Faham tak semua? Faham, Miss. Okay. Jadi saya haraplah kawan-kawan yang lain ni boleh fokus, boleh faham. Kalau saya yang bukan student ni boleh buat nota sendiri, kawan-kawan bentang kan. Student-student yang lain bentang. Kalau saya ni boleh catat apa yang mereka bentangkan ni. Takkanlah awak-awak pelajar-pelajar, student-student yang menimba ilmu, mencari ilmu dengan kosong, tak buat apa-apa kan. Alright. So saya harap awak boleh bertindak lah. Semua dah matang, semua dah besar kan. Jadi jangan sia-siakan peluang awak untuk mendapatkan satu ilmu tu. Tak kisahlah ilmu tu penting ke tak penting ke. Ilmu tu memberi kesan yang besar kepada pointer awak ke ataupun tak ke. Tapi yang penting tolonglah fokus. Kesian kawan awak. Saya rasa antara pembentang-pembentang tadi, Rashidah Nordiana antara pembentang yang bagus. Dia explain setiap point, kemudian dia bagi contoh setiap point. Macam tu yang saya nak. Alright? Okay. Sabar, saya tak boleh marah ni. Sabar okay. Okay, jenis-jenis komunikasi tadi kita ada lisan dan juga bukan lisan. Okay, apa contoh komunikasi lisan? Siapa boleh bagi contoh? Kita boleh sampaikan komunikasi lisan dalam bentuk apa? Bersemuka. Alright, bersemuka lagi. Apa lagi? Melalui medium. Okay, melalui medium lagi. Okay, medium kita boleh gunakan medium apa? Telefon. Okay, telefon lagi. Media sosial. Media sosial lagi. Google Meet. Google Meet. Okay, senang katalah komunikasi lisan ni kita boleh nampak, kita boleh faham. Contohnya melalui lisan, perkataan lisan ataupun melalui tulisan. Itu pun dikira sebagai jenis komunikasi lisan. Itu kita boleh baca, kita faham terus. Kita dengar, kita boleh faham terus. Kita lihat, kita boleh faham terus. Tapi contoh lain bagi mereka yang contoh orang kurang upaya kan, dia tak ada kemampuan untuk bercakap. Jadi dia gunakan bahasa yang bukan lisan. Orang buta, dia boleh berkomunikasi walaupun dia buta. Orang bisu, dia boleh berkomunikasi walaupun bisu. Tapi dia menggunakan alternatif lain. Contoh orang buta guna apa? Macam mana orang buta nak? Tulisan braille. Teknik braille. Alright. Teknik braille. Teknik braille. Okay, kalau orang buta dia guna teknik braille. Tak boleh, Adam dia tak boleh lah guna bahasa isyarat. Orang buta macam nak nampak kan? Oh ya. Astaghfirullahaladzim. Okay, so orang buta ni digunakan kemudahan yang dicipta oleh orang sebelum-sebelum ni, iaitu braille. Melalui braille dia boleh membaca, melalui braille dia boleh menyampaikan maklumat, melalui braille dia boleh mengaji Al-Quran sekalipun. Okay, saya sendiri pernah nampak macam mana student buta mengaji gunakan ayat Al-Quran dalam bentuk braille. Jadi apalah alasan kita orang-orang yang boleh melihat kalau tak mengaji kan? Orang buta pun boleh mengaji. Okey, selain tu kalau orang bisu, macam mana dia berkomunikasi? Ni baru betul. Bahasa isyarat. Okey, bahasa isyarat. Okey, kalau siapa-siapa yang berminat belajar bahasa isyarat kan, dia ada macam-macam cara kan. Macam huruf E, cara dia macam mana, sampailah huruf Z. Lepas tu macam nak gabungkan satu perkataan tu. So menarik kalau kita boleh menggunakan bahasa badan ni. Alright? Sebabnya kita ada kelebihan bukan setakat boleh berkomunikasi dengan orang yang boleh bercakap, orang normal, maksudnya kita boleh juga berkomunikasi dengan orang bisu. Alright. Untuk yang terakhir, soalan yang terakhir berkaitan dengan halangan. Okey, tadi dibentangkan beberapa halangan dalam berkomunikasi. Okey, boleh siapa-siapa bagi saya contoh ataupun apa contoh halangan yang telah diterangkan oleh kawan awak ni? Ada 5 halangan tadi. Cuba bagi satu. Halangan psikologi. Alright, Hakim. Halangan psikologi macam mana, Hakim? Emosi.
Oh, pandai pun. Tadi okey. Tadi okey lah. Tadi kenapa takut-takut? Okey, halangan psikologi berkaitan contoh macam emosi kan. Contoh, kita ni tengah marah-marah. Tapi tiba-tiba ada orang ketawakan. Awak rasa nak marah lagi ke atau awak rasa nak ketawa juga? Macam mana? Apa awak rasa? Nak nampak. Kan nak pakai penampar kan. Orang tengah marah dia boleh gelap pula kan. Okay, itu maksudnya halangan dari segi psikologi. Ada perbezaan dari segi emosi masing-masing. Ada orang tengok cerita, contohlah ada orang tengok drama Korea kan. Cerita sedih sangat sampai dia nangis. Ada orang macam relax, dia tak apa-apa. Macam dia tak ada perasaan ke dia ni. Itu menunjukkan bahawa terdapatnya halangan emosi. Ada orang emosi dia sensitif, ada orang emosi dia biasa-biasa saja. Okey, halangan lain pula apa? Halangan fizikal. Okay, good. Minta mengadah pula. Okay, apa contoh halangan fizikal? Macam waktu nak sampaikan tu sekeliling bising ke, jarak jauh ke antara penerima dengan penyampai. Itulah. Okay, bagus. Itu merupakan halangan fizikal. Itu berkaitan dengan persekitaran kita. Kadang-kadang contoh macam di Alia tengah present, saya dengar bunyi ayam berkokok. Itu menunjukkan kadang-kadang kalau kita tengah present kan macam tiba-tiba teringat pula kampung kan dengan ayam berkokok macam tu. Itu merupakan antara halangan yang kita tak boleh elakkan. Okay, ada halangan yang kita boleh elakkan, ada halangan yang kita boleh kontrol. Contoh macam masalah teknikal tadi Rashidah Nurdiana dia boleh kontrol halangan tu. Tadi tak ada ada masalah teknikal, ada masalah internet semua kan, tapi dia boleh kontrol. Tapi kalau macam Alia tadi tengah present elok, tiba-tiba bunyi ayam berkokok macam tu, kita tak boleh nak kawal, kita tak boleh kontrol. So itu merupakan antara halangan fizikal. Okey, lain? Fisiologi. Okay, good Adam. Okay, apa contoh fisiologi? Individu tersebut dia macam mabuk. Lepas tu mengantuk keliru. So dia bagi makna yang tak betul lah. Okay. Okay, good. Itu antara halangan fisiologi. Contoh macam orang mabuk kan. Orang mabuk kan bila dia tengah cakap, kalau kita tengok cerita-cerita TV kan, lagi-lagi macam drama Korea ke drama putih ke. Bila dah time mabuk tu yang menjadikan apa yang dicakap tu kadang-kadang dah tak valid dah. Right? Sebabnya dia dah berada dalam keadaan minda tidak sedar, unconscious mind. Alright, good. Lagi dua? Apa lagi dua? Semantik. Okay, good Syed Hafiz. Apa contoh Syed Hafiz? Dia pakai bahasa yang kurang faham. Macam pakai lorat dia. Tapi orang tak faham. Okay, apa contoh logat tu? Macam dia cakap bahasa utara, macam dia terangkan dalam bahasa utara. Tapi kebanyakan ramai orang selatan, orang tak faham lah. Okay. Betul. Itu merupakan halangan dari segi semantik. Semantik ni berkaitan dengan bahasa. Macam penggunaan logat, macam penggunaan term-term orang muda dengan orang tua. Apa lagi? Kadang-kadang penggunaan bahasa-bahasa luar. Contoh, term bahasa Inggeris ke, term bahasa yang kita tak familiar, bahasa Cina ke, bahasa India. Tu kadang term-term tu akan menyebabkan orang salah faham ataupun berlaku kekeliruan. Okay, last sekali. Satu lagi halangan, apa dia? Okay, dapat tak? Halangan last sekali. Halangan pentadbiran. Alright, good. Fatiha Nafisah. Okay, macam mana halangan pentadbiran? Menyampaikan maklumat yang berlebihan, kehilangan maklumat dan kekurangan perancangan. Okey, itu merupakan antara halangan dari segi pentadbiran. Contoh kita tengah terangkan pasal komunikasi. Sekali pembentang cerita berlebih-lebih pula. Dah terkeluar daripada topik. Itu merupakan halangan dari segi pentadbiran. Ataupun tengah present ni, yang presenter ni, dia baca je slide. So kat situ terdapatnya kekurangan maklumat. Orang tak boleh jadi orang tak faham ataupun orang boleh jadi salah faham. Sebab contoh macam tadi penggunaan maksud tersurat, maksud tersirat. Kadang ada yang tak faham kan apa tersirat, apa tu tersurat. Kalau dia tak bagi contoh yang detail, itu menyebabkan berlakunya halangan dari segi pentadbiran. Itu kekurangan maklumat. Alright. So hari ni jelas tak semua berkaitan dengan komunikasi? Pengertian dan juga jenis-jenis komunikasi? Alhamdulillah jelas. Jelas Miss. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi terima kasih kepada dua kumpulan ni, iaitu Hakim, Alia, Rashidah dan Syah, Mimi atas presentation yang bagus, slide yang cantik dan juga usaha untuk memahamkan rakan kelas dengan meletakkan video tadi.
Okay, itu contoh yang bagus. Okay, so kelas kita yang seterusnya, jangan lupa lagi satu sebelum kita habis. Okay, esok malam saya dah forward kan dekat dalam grup berkaitan dengan tayangan video patriotik. Wajib ke Miss? Ada. Yes, wajib. Semua pelajar kelas HPD Y19 Group B selama 30 orang wajib untuk menyertai program wacana semarak patriotisme. Saya dah bagi dalam grup WhatsApp pukul 8.30 malam sampai 10.30 malam di Facebook Live. Kat sini dia dah bagi pautan, dah bagi dia punya link. So nanti semua kena masuk dalam link tu. And then after tayangan video tu, after tayangan program diorang, kita akan buat sesi refleksi pelajar. Okay, sesi refleksi ni berjalan selama 2 hingga 3 minit. Kita akan bercakap berkaitan pemahaman daripada tayangan video tu. Jadi semua pelajar wajib untuk sertai dan kita akan buat sedikit discussion berkaitan dengan tayangan video tersebut. Okey, ada apa masalah tak berkaitan dengan program tu? Esok malam tau, esok malam. 9 Jun pukul 8.30 sampai 10.30 malam. Ada masalah tak? Ada. Tak ada Miss, jelas. Alright, good. Okay, kelas malam esok merupakan kelas ganti pada minggu ke-14. Jadi kalau awak semua sertai, kalau kita habis presentation on time, jadi minggu ke-14 kita tak ada kelas lah. Kayaknya minggu 13 kita dah habis kelas untuk semester ni. Alright? Boleh? Baik. Okay, good. Okay, sebelum kita tutup kelas kita, minggu depan ada presentation kan? Minggu depan 15 hari bulan 6 hari Selasa. Kumpulan siapa? Berkaitan dengan definisi remaja dan rakan sebaya, kumpulan siapa? Saya Miss. Siapa saya? Dengan Aida. Saya. Syafiq dengan? Aida Syafida. Okey, Aida Syafida. Okey, grup yang kedua perkembangan remaja dan rakan sebaya. Saya Miss. Nabiha dengan siapa? Dengan Putri Anatasha. Putri Natasha. Right, so 4 orang ni tolong bersedia minggu depan. Okay, tolong buat slide cantik. Kalau ada video-video yang menarik boleh selectkan sekali. Sebab saya rasa cara meminta kalian-kalian ni menanya soalan pada presenter ni tak memberi fokus kepada presentation. Jadi harap yang lain boleh bersedia minggu depan. Saya rasa saya nak buat macam ni. After presentation saya akan soal random siapa-siapa. Alright? Ada masalah ke atau ada persoalan? Tak ada Miss. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi sekali pada minggu depan. Okey, apa-apa maklumat sama ada pukul berapa ke kita akan mula ataupun link ke, saya akan maklumkan dalam grup WhatsApp. Okey, so sekian sahaja. Minta maaf salah silap. Okay, selamat bercuti, selamat menjaga diri dan selamat malam. Okay, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss. Thank you Miss. Thank you Miss. Assalamualaikum. Thank you Miss. Bye. Thank you Miss. Selamat Raya. Selamat Raya. Jumpa dua. Okay. Selamat Raya.